Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullah, ataupun nama penuh kitab ini adalah Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan binaqlil adli 'anil adal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab ini oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Kita dah berada lebih daripada separuh kitab, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-3525, yang mana pada tajuk ini dibahaskan hadis-hadis berkenaan tentang seorang wanita yang telah ditalak, dicerai dengan talak 3 oleh suami dia. Maka kalaulah dia nak kembali kepada suami yang telah menceraikan dia dengan talak 3, maka apakah hukum dia? Maka diberikan jawapan melalui tajuk yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi, la tahillul mutallaqatu thalathan limutalliqiha. Tidak boleh dan tidak halal untuk seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak 3 untuk kembali kepada suami dia, hatta sehinggalah berlakunya 3 perkara ataupun 4 perkara. Yang pertama, hatta tankiha zawjan ghairah, dia mengahwini orang lain terlebih dahulu. Maka kalaulah dia nak kembali kepada suami yang telah menceraikan dia dengan talak 3, maka dia kena kahwin dulu dengan orang lain. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran, hatta tankiha zawjan ghairah. Yang kedua, bukan sekadar akad perkahwinan, wa yata'aha, suami dia yang kedua kena menyetubuhi akan wanita ini. Kemaluan suami yang kedua dalam hadis nanti kita baca mesti masuk pada kemaluan isteri, dan walaupun tidak berlakunya inzal, walaupun air mani tidak keluar. Dan yang ketiga, thumma yufariqaha, ketika telah bersama maka mestilah berlaku perceraian di antara isteri dan suami yang kedua. Dan yang keempat, watanqiya iddatuha, kena habiskan dahulu iddah apabila dia telah diceraikan oleh isteri yang kedua, barulah boleh kembali kepada suami yang pertama. Terus baca riwayat 3525. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kisah ini, hadis ini terkenal berkenaan tentang seorang wanita. Qalat ja'at imra'atu Rifa'ah, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam isteri kepada Rifa'ah. Faqalat, maka dia pun berkata, kuntu inda Rifa'ah, aku pernah menjadi isteri kepada Rifa'ah. Fatallaqani, namun Rifa'ah telah menceraikan daku. Fabatta talaqi, dan dia telah menceraikan daku dengan talak 3. Dengan talak 3? Perceraian yang membawakan kepada perpisahan dan tidak boleh berkahwin semula. Fatazawwajtu, kata wanita ini, lalu aku telah berkahwin dengan Abdurrahman bin Az-Zabir, bi fathi zai, Abdurrahman bin Zabir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Abdurrahman bin Zabir. Wa innama ma'ahu, dan sesungguhnya apa yang ada pada Abdurrahman bin Zabir, maksudnya kemaluan Abdurrahman bin Zabir, mislu, adalah seperti hudbati saif,
bulu hujung kain yang tidak berjahit. Maksudnya kalaulah kita tengok hujung kain, kain selimut ke kain ihram, mana contoh bulu dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Bulu hujung kain yang tidak berjahit. Sebab itu kita lihat pada baris yang keempat daripada awal tajuk, apakah yang dimaksudkan dengan hutbah? Wahiyya tarfuhu alladhi lam yunsaj. Hujung kain yang tidak dijahit, yang mana ada bulu. Kemudian fatabassama Rasulullah. Nabi SAW seorang yang cerdik. Maka Nabi SAW pun tersenyum kerana Nabi faham apa yang wanita ini inginkan. Dia sebenarnya ingin kembali kepada suaminya yang pertama. Maka Nabi SAW bersabda, Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah? Adakah kamu mahu untuk kembali ke dalam pernikahan Rifa'ah? Maka sabda Nabi, la, tak boleh. Hatta sehinggalah tazuki, kamu merasai usailah maksudnya adalah madu ataupun kita terjemahkan sebagai kemanisan. Maka sabda Nabi, kamu tidak boleh kembali kepada suamimu yang pertama Rifa'ah sehingga tazuki usailatah, kamu merasai kemanisan jima daripada suami kamu yang sekarang, wa yazuqa, dan suami kamu yang sekarang merasakan usailataki, kemanisan jima daripada kamu. Maka hadis ini, hatta tazuki usailatahu wa yazuqa usailataki, menjadi dalil ianya bukanlah sekadar berkahwin, tetapi mesti ada persetubuhan, mesti ada jima yang berlaku di antara isteri dan juga suami yang kedua. Barulah bila berlakunya perceraian, dia boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Di sini Imam Nawawi meletakkan beberapa poin pada baris yang kedua, 4, 6. Maka kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis ini menjadi dalil annal mutallaqata thalathan la tahillu li mutalliqiha, bahawa seorang wanita yang telah diceraikan dengan talak 3 tidak boleh kembali kepada orang yang telah menceraikannya sehingga dia berkahwin terlebih dahulu dengan orang lain, dan orang itu mestilah menyetubuhinya. Maksud menyetubuhi bukanlah sekadar mukaddimah jima', cium, peluk, bukan. Mesti pada waktu itu masuk kemaluan lelaki di dalam kemaluan perempuan. Berdasarkan hadis yang Nabi sebut, hatta tazuki usailatahu wa yazuqa usailataki. Dia merasai kemanisan jima' daripada kamu dan kamu pun begitu. Kemudian yang ketiga, summa yufariquha, berlaku perceraian, perpisahan, dan habisnya iddah. Sebab itu kata Imam Nawawi, fa amma mujarradu aqdihi 'alaiha fala yubi'uha. Adapun kalaulah seseorang itu dia sekadar melakukan akad nikah dan kemudian diceraikan, dia sekadar nak menjadi muhallil. Dalam fiqh dipanggil muhallil, orang yang menjadi orang yang menghalalkan. Kalaulah sekadar dengan akad nikah, maka tak boleh. Dia mesti perlu untuk bersama. Dalam istilah masyarakat kita, perbuatan seumpama ini yang menjadi orang yang menghalalkan dipanggil Cina buta. Maka saya pun tak pasti kenapa adanya panggilan nama Cina di sini, tapi dipanggil Cina buta. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka selalunya Cina buta ini ada digunakan apabila nak menghalalkan wanita itu kembali kepada suami yang pertama. Tetapi dia tak boleh letakkan dalam akad nikah perkahwinan untuk tempoh tertentu, tak boleh. Maka kalaulah diletakkan syarat dalam akad nikah, maka ianya menjadi haram kerana itu menyamai dengan nikah mut'ah, nikah untuk tempoh yang tertentu. Maka dia tidak boleh letak syarat itu di dalam akad nikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris bawah tu, wan farada Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bersendirian pada waktu itu berkata, idza aqada tsani 'alayha thumma farakaha halat lil awwal. Bahawa Sa'id al-Musayyab berpandangan bahawa tidak wajib, tidak perlu untuk melakukan persetubuhan. Berlakunya akad, maka pada waktu itu dan jika berlaku perpisahan selepas akad, maka dia boleh kembali kepada suaminya yang pertama yang telah menceraikannya sebelum ini dengan talak 3. Namun pendapat itu ditolak oleh majoriti para ulama.
berdasarkan hadis sahih yang kita baru baca tadi. Kemudian pada baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, wa syadzal Hasanul Basri, maka Hasan Al-Basri juga dia telah berbeza pendapat bersendirian. Maka Al-Hasan Al-Basri meletakkan syarat di dalam persetubuhan suami yang kedua dengan wanita ini, maka mestilah pada waktu itu keluarnya air mani. Mestilah keluar air mani. Majoriti para ulama menyebut tidak perlu, maka hanya perlu bersetubuh walaupun tak keluar air mani. Dan apakah maksud bersetubuh? Masuknya kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita. Maka inilah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Ketika mana wanita ini terus terang dia bercakap dengan Rasulullah SAW begitu. Maka ketika itu kata Aisyah, wa Abu Bakrin indah. Abu Bakar ada bersebelahan dengan Nabi SAW. Sementara Khalid bin Sa'id berada di pintu rumah Nabi. Yantaziru an yu'zanalah. Dia sedang menunggu untuk Nabi mengizinkan dia masuk. Fanada. Maka Khalid bin Sa'id berkata kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ala tasma'u hadhihi ma tajharu bihi 'inda Rasulillah. Tidakkah kamu mendengar apa yang dicakapkan tanpa segan silu oleh wanita ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang terakhir, inna tabassuma litta'ajjub. Nabi SAW tersenyum kerana merasa hairan melihat betapa wanita ini tanpa segan silu wa tasrihiha, dan begitu jelas menzahirkan bahawa dia sangat sayang kepada suaminya yang pertama dan bagaimana bencinya dia kepada suami yang kedua. Wa karahatis tsani. Riwayat yang seterusnya masih lagi riwayat yang lebih kurang sama, 3526. Baca sanad dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi SAW, akhbaratu, telah mengkhabarkan kepadanya, iaitu kepada Urwah bin Zubair, anak saudara Aisyah, bahawa sesungguhnya Rifa'ah Al-Qurazi talaqa imra'atah, telah menceraikan isterinya, fabatta talaqaha, dan dia telah menceraikan isterinya dengan talak 3. Fatazawwajat ba'dahu, isterinya kemudian selepas itu telah berkahwin dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Faja'atin Nabi, maka isteri Rifa'ah telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaha kanat tahta Rifa'ah, sesungguhnya adalah aku sebelum ini adalah isteri kepada Rifa'ah. Tahta maksudnya isteri. Fatallaqaha akhira thalathi tatliqat, dan Rifa'ah telah menceraikan aku dengan ketiga-tiga talak. Maksudnya beliau telah menceraikan aku dengan talak 3. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Az-Zabir, dan aku telah berkahwin selepas itu, selepas habis iddah dan sebagainya, dengan Abdurrahman bin Zabir. Wa innahu wallah, dan sesungguhnya adalah suamiku yang sekarang Abdurrahman, demi Allah, ma'ahum, tidaklah bersama dengan dia, maksudnya kemaluan dia, illa kecuali mislu seumpama al-hudbah, bulu pada hujung pakaian yang tidak berjahit. Maksudnya pada waktu itu dia menunjukkan suaminya tidak ada kekuatan, dan suaminya pada waktu itu adalah seorang yang lemah nafsu dia. Tapi sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya bukan begitu, kata para ulama hadis. Beliau sekadar mencari alasan untuk Nabi SAW membenarkan dia untuk dia tidak perlu bersetubuh dengan suaminya yang kedua, dan dia boleh kembali kepada suami dia yang pertama. Bahkan wanita ini dia siap tunjukkan demonstrasi kepada Nabi. Fa'akhazat, maka wanita ini dia telah memegang bihudbati min jilbabiha, dengan bulu pada hujung pakaiannya. Dia siap pegang, dia tunjukkan kepada Nabi. Maka Nabi SAW fatabassam, Nabi SAW tersenyum. Dhahika, Nabi SAW tersenyum. Maka baginda bersabda, la'allaka turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Pasti kamu sebenarnya ingin kembali kepada Rifa'ah. Maka Nabi pun bersabda, la, tidak boleh. Sebab sebenarnya Abdurrahman bin Zabir, dia bukanlah pada waktu itu dia bukanlah seorang yang lemah, tidak.
tapi pada waktu itu wanita ini tidak mahu untuk menyetubuhinya. Maka Nabi SAW berkata, tidak, hatta sehinggalah yadhuqa usailataki, kamu merasai kemanisan jima daripada Abdurrahman bin Zabi, wa tadhuqi beliau merasai kemanisan jima daripada kamu dan kamu merasai kemanisan jima daripadanya. Maksudnya kalaulah dah berlaku persetubuhan, maka barulah pada waktu itu boleh menjadi halal apabila telah diceraikan dan telah selesai iddah sebagainya. Maka kata Aisyah, wa Abu Bakar ini Siddiq jalisun inda Rasulillah. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu duduk bersebelahan dengan Nabi. Wa Khalid bin Sa'id bin Al-As jalisun bi babil hujrah. Sementara Khalid bin Sa'id bin Al-As sedang duduk di pintu rumah Nabi. Lam yu'zan lahu, beliau belum diizinkan untuk masuk. Qala, berkata Khalid bin Sa'id ibn al-As, qala, berkata perawi, fatafika Khalid yunadi, maka Khalid bin Sa'id ibn al-As telah mula menjerit kepada Abu Bakar, ala tasjuru hadhih, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak menghardik wanita ini? Amma tajharu bihi inda Rasulillah, bagaimana dia berkata dengan kuat, maksudnya dia berkata tanpa segan silu perkara tersebut di hadapan Nabi SAW. Riwayat 3527 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabihi ilahi qala hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'at al-Qurazi talaqa imra'atahu fatazawwaja Abdurrahman bin Az-Zabir faja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Rifa'at talaqa akhir thalath tatliqat bimithli hadits Yunus, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Riwayat 3528 masih lagi adalah riwayat yang lebih kurang sama, kisah isteri kepada Rifa'ah yang telah berkahwin dengan Abdurrahman bin Zabir. Baca sanad dia. Maka kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya anil mar'ah, tentang seorang wanita, yatazawwajuhar rajul, yang telah berkahwin dengan seorang lelaki. Maksudnya wanita ni dah berkahwin dengan lelaki yang pertama, katakanlah lelaki A. Fayutalliquha, maka lelaki A ini telah menceraikan dia dengan talak 3, telah menceraikan dia. Fatazawwaja rajula, maka wanita ini telah berkahwin dengan lelaki yang kedua, lelaki B. Fayutalliquha, namun lelaki B ini dia telah menceraikan isteri tersebut qabla an yadkhula biha, sebelum dia bersetubuh, berjima dengan wanita ini. Maka soalan yang ditanya kepada Nabi adalah, ata'illu li zawjihal awal, adakah wanita yang sekadar berkahwin tanpa melakukan persetubuhan dengan suami yang kedua, adakah dia halal untuk kembali kepada suami yang pertama yang telah menceraikan dia dengan talak 3? Dan ini yang menjadi hadis bagi jawapan kepada Sa'id ibn al-Musayyab yang dia kata sekadar cukup akad nikah. Maka hadis ini menjadi dalil. Maka Nabi SAW bersabda, lah, tidak, tak boleh. Hatta sehinggalah yazuqa usailataha, si suami merasai kemanisan jima' daripada isteri, maksudnya mestilah berlaku persetubuhan, barulah bila diceraikan boleh kembali kepada suami yang pertama. 3529 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Fudail tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah jami'an an Hisham bi hadzal isnad. 3530 baca sanad dia. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, talaqa rajulan, seorang lelaki telah menceraikan isterinya salasa dengan 3 talak. Maksimum adalah 3 talak. Maka dia dah tak boleh kahwin balik dengan suami dia sebab dah 3 talak. Maka pada waktu itu fatazawwajaha rajulun, maka telah mengahwini wanita ini lelaki yang kedua, Summa talaqaha, kemudian lelaki yang kedua ini menceraikan isteri ini, wanita ini, sebelum sempat dia bersetubuh dengan wanita ini, qabla an yadkhula biha. Fa arada zawjuha al-awwal an yatazawwajaha, dan suami yang pertama ingin mengahwini wanita ini semula.
Maka ditanya kepada Nabi SAW tentang permasalahan ini. Maka Nabi bersabda, la, tak boleh. Suami yang pertama tidak boleh mengahwini wanita ini hatta yazuqal akharu min usailatiha, sehingga suami yang kedua merasai min usailatiha, daripada kemanisan jima' dengan wanita ini, madzaqal awal, apa yang telah dirasai oleh suami yang pertama. Maksudnya mesti berlaku jima' dan berlaku perceraian, barulah boleh kembali kepada suami yang pertama. Jelas ke jelas? 3531 yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi Tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id jami'a an Ubaidillah bi hadzal isnad mislahu wa fi hadits Yahya an Ubaidillah qala hadatsana Al-Qasim an Aisyah. Bab yang seterusnya ada dua hadis di sini, maka ianya berkenaan tentang babu ma yustahab, doa yang sunnah untuk dibaca indal jima' ketika mana bersetubuh. Maka ketika mana bersetubuh berjima', maka apakah doa yang sunnah dibaca? Dan doa ini bukanlah dibaca ketika sedang bersetubuh. Maka itu tak digalakkan sebab sedang bersetubuh. Doa ini dibaca sebelum daripada bersetubuh. Sebab itu perkataannya adalah arada. Apabila salah seorang daripada kamu ingin untuk berjima', ianya adalah sebelum daripada jima'. Minta handphone saya lagi satu dekat ni, Safi. Saya pun tak tahu suara saya jelas ke tak dekat kedua-dua ni. Minta jap handphone saya lagi satu. Okey, 3532 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda, lau anna ahadahum, kalaulah sesungguhnya salah seorang daripada kamu, idza arada, apabila dia ingin, memberi gambaran doa ini dibaca sebelum daripada bersetubuh. Apabila salah seorang daripada kamu ingin ayyati ahlah, untuk mendatangi isterinya, berjima' menyetubuhi isterinya, lalu dia membaca Bismillah, baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, kami terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Sebentar. Okey, suara okey. Okey. Mana tadi? Okey, apa dengan nama Allah? Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah syaitan daripada kami. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki anak yang dikau kurniakan kepada kami. Maka siapa membaca doa ini, sabda Nabi, fa innahu in yuqaddar bainahuma, maka sesungguhnya jika ditakdirkan di antara keduanya beroleh anak, fi zalika, daripada jima' dan persetubuhan tersebut, lam yadurrahu syaitanun abadah, maka syaitan tidak boleh untuk mengganggu anak tersebut. 3533 yang ni pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah Tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi Tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abdul bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq jami'an ats-Tsawri kilahuma an Mansur bi ma'na hadits Jarir ghaira anna Syu'bah laysa fi hadithi zikr bismillah wa fi riwayat Abdul Razzaq an ats-Tsawri bismillah wa fi riwayat Ibnu Numair qala Mansur urahu qala bismillah. Hadis-hadis yang seterusnya adalah berkenaan tentang posisi seorang suami untuk bersetubuh dengan isteri dia.
Maka pada bab yang ke-19 maka dibawakan hadis-hadis berkenaan tentang jawazi jima'i, harus untuk suami bersetubuh imra'atahu dengan isterinya fi kubuliha, syaratnya mestilah pada faraj, pada kemaluan depan. Tak boleh bersetubuh pada dubur, pada kemaluan belakang. Maka seorang suami itu dia boleh bersetubuh pada mana-mana posisi asalkan pada kemaluan depan. Min kuddamiha, sama ada dia bersetubuh dengan isterinya daripada arah hadapan. Wa min waraiha, ataupun daripada arah belakang. Arah belakang bermaksud posisi itu. Tapi tetap dia bersetubuh pada faraj, pada kemaluan depan. Min ghairi ta'arrudin lid-dubur, tanpa dia memasukkan zakarnya ke dalam dubur, ke dalam ke dalam lubang punggung ataupun kemaluan belakang. Maka dubur tidak boleh. Itu adalah dilarang di dalam Islam. Maka 3534 baca sanad dia. Maka kenapa timbul persoalan ini? Kerana orang Yahudi mendakwa bila nak bersetubuh dengan isteri maka mesti daripada arah hadapan sahaja. Maksudnya posisi isteri itu mestilah berada di isteri memandang suami, suami memandang isteri. Maksudnya daripada arah hadapan. Tidak boleh untuk bersetubuh daripada arah belakang walaupun ianya berlaku pada faraj, pada kemaluan depan. Maka orang Yahudi mendakwa kalaulah buat begitu maka anak akan menjadi juling. Maka Nabi SAW menafikan selagi mana kemaluan lelaki dimasukkan pada faraj, kemaluan depan perempuan, maka daripada posisi macam mana sekalipun, daripada arah mana sekalipun, ianya adalah boleh, tidak ada kaitan dengan anak itu menjadi juling seperti yang didakwa oleh orang-orang Yahudi. Sebab itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala berkata, kanatil yahud, adalah orang-orang Yahudi taqulu mendakwa, idza atar rajulu mur'atah, apabila seorang suami mendatangi isterinya, min duburiha, daripada arah belakang, fi kubuliha, namun tetap pada faraj, kemaluan depan isteri. Maksudnya posisi sahaja berubah daripada arah belakang. Kanal waladu ahwal, mereka mendakwa nanti anak tersebut akan menjadi juling. Maka Nabi SAW pun menafikan. Nabi SAW bersabda, fanazalat, maka turunlah ayat ini, nisa'ukum, isteri-isteri kamu, harthul lakum, adalah umpama sebagai kebun tanaman bagi kamu. Faktu, maka datangilah kamu, harthakum, kebun tanaman kamu, anna syi'tum, menurut cara yang kamu sukai. Daripada cara apa pun boleh, asalkan tidak pada punggung, pada lubang pada kemaluan belakang dan pada dubur, itu tidak boleh. Tetapi kalaulah selagi mana kemaluan zakar tersebut dimasukkan ke dalam faraj, kemaluan depan, maka posisi mana pun tidak menjadi masalah, tidaklah haram. 3535 baca sanad dia. Maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Yahuda, sesungguhnya golongan Yahudi, kanat takul, mereka sering mendakwa, idza utiyatil mar'ah, apabila seorang wanita itu didatangi, min duburiha, daripada arah belakang. Dubur di sini bukanlah bermaksud kemaluan belakang isteri, tidak, tetapi bermaksud arah belakang. Daripada arah belakang isteri, fi kubuliha, pada faraj, kemaluan depannya, summa hamalat, kemudian isterinya mengandung, kana waladuha ahwal, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling matanya. Qala, berkata perawi, fa unzilat, maka telah diturunkan ayat yang kita telah terjemahkan tadi, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. 3536 baca sanad dia panjang sikit, cepat baca.
Maka daripada Jabir radhiyallahu taala anhuma, riwayat ini lebih kurang sama, cumanya ada penambahan. Maka Nabi bersabda, insya'a, jika suami mahu, mujabbabatan. Apakah maksud mujabbabatan? Ay makbubatan ala wajhiha. Jika suami mahu, suami boleh mendatangi isteri mujabbabatan, hal dalam keadaan isteri isteri dalam keadaan wajahnya terlungkup ke bawah. Maksudnya suami mendatangi isteri tetap pada kemaluan depan, tidak boleh pada dubur, pada kemaluan belakang. Maka apabila suami mendatangi isteri pada faraj, pada kemaluan depan, namun isteri itu dalam keadaan wajahnya terlungkup ke bawah. Wa insya'a, jika suami mahu, dan jika suami mahu, suami boleh mendatangi isteri ghaira mujabbabatin, tanpa dalam keadaan wajah isteri terlungkup ke bawah. Ghaira, kecuali, sabda Nabi, syaratnya annadzalika, bahawa persetubuhan tersebut mestilah fi simamin wahid. Simam bermaksud sakbun, pada kemaluan, pada lubang yang satu, iaitu mestilah pada faraj dan kemaluan depan. Pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, wattafaqal ulama'u alladhina yu'taddu bihim, telah sepakat para ulama yang diambil kira pendapat mereka bahawa tahrimi wat'il mar'ati fi duburiha, haram untuk seorang suami menyetubuhi isterinya pada dubur, pada kemaluan belakang isteri, pada punggung isteri. Haidan kanat aw tahira, sama ada isteri itu dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci. Li ahadithin kathiratin masyhurah, berdasarkan hadis-hadis yang begitu masyhur dan banyak. Contohnya adalah Nabi bersabda, mal'unun, celaka dan juga laknat Allah, man ata, kepada orang yang mendatangi isterinya fi duburiha, pada kemaluan belakangnya. Okay, Allahumma salli ala sayyidina. Okey, terus riwayat seterusnya 3537. Maka daripada sini dibawakan lebih kurang 4 hadis berkenaan tentang tahrim, haram hukumnya, berdosa, imtina'iha, bagi seorang isteri yang enggan ataupun menolak, min firashi zawjiha, daripada tidur tidur di satu tempat dengan suami dia, daripada tidur di satu tempat dengan suaminya. Maka kalaulah pada waktu itu isteri tersebut enggan dan menolak, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. 3537 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, idza batatil mar'atu, apabila seorang isteri bermalam, hajratan, menjauhkan diri dari firashi zawjiha, tempat tidur suaminya, la'anat al malaikah, maka malaikat akan melaknatnya sampailah pagi, sampailah subuh. 3538 baca sanad dia. Hatta tarji'a, maka malaikat akan melaknatnya sehinggalah dia kembali ke tempat tidur suaminya. 3539. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, penguasaannya, ma min rajulin, tidaklah mana-mana suami, yadu umra'atah, mengajak isterinya, ila firashiha, untuk berada di tempat pembaringannya, di katilnya, di tilamnya, maksudnya tidur sekali. Fata'ba alaihi, dan wanita tersebut enggan, illa kecuali, kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha, yang berada di langit akan murka kepadanya, hatta yarda anha, sehinggalah suami redha kepadanya. 3540 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashi, apabila seorang suami mengajak isterinya untuk tidur bersama dengan dia, falam ta'ti, namun isteri tidak datang, fabata ghadban, lalu suami berasa marah,
bermalam dalam keadaan marah kepada isterinya, la'anat al malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan melaknatnya sehinggalah waktu pagi. Hadis yang seterusnya 3541 adalah perkara yang perlu diambil perhatian bahawa ada lebih kurang dua hadis di sini. Tahrimi, haram, ifsya'i sirril mar'ah, bagi seorang suami membuka rahsia isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri membuka rahsia suami. Apakah rahsia yang dimaksudkan di sini? Segala perkara yang berkaitan dengan rumah tangga dan juga segala perkara yang pada waktu itu sepatutnya disembunyikan. Antaranya adalah perkara berkenaan tentang jima'. Maka jangan pula suami pergi cerita dengan kawannya dengan detail, ataupun isteri bercerita dengan kawannya dengan detail, ataupun berkenaan tentang perkara-perkara yang ada pada tubuh badan isteri ataupun tubuh badan suami. Maka itu adalah dibenci oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3541 baca sanad dia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilah." Sesungguhnya di antara orang yang paling jahat kedudukannya, manzilah kedudukannya di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajula yufdi, seorang suami yang datang kepada isterinya, wa tufdi ilaih, dan isteri datang kepada suaminya. Maksudnya mereka bersama, bersetubuh, dan pada waktu itu mereka bersama. Summa, kemudian bila dah selesai, summa yanshuru sirraha, kemudian suami menyebarkan sirraha, rahsia isteri dia. Apakah maksud rahsia di sini? Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wal muradu bihi huna kullu ma yuktassu israr az-zawjiyah. Setiap perkara yang ada kaitan dengan rahsia rumah tangga, maka jangan diceritakan kepada orang lain. Terus 3542 terus. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min a'zamil amanah." A'zamil amanah di sini, lihat pada hasyiah nombor 1. Ay min a'zami naqdil amanah. Sesungguhnya pelanggaran amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajula, seorang lelaki, yufdi ila mura'atih, yang telah mendatangi isterinya, wa tufdi ilaih, isteri mendatangi suaminya, summa yanshuru sirraha, kemudian suami membuka rahsia isterinya. Maka ini adalah pelanggaran amanah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kena jaga. Kadang-kala pada zaman kita lihat ianya dah menjadi satu kebiasaan, masing-masing mencerita tentang apa yang berlaku di antara suami dan isteri. Moga Allah pelihara dan jauhkan. Hadis-hadis yang seterusnya ada banyak hadis ini. Maka hadis-hadis ini berkenaan tentang al-azal. Apakah itu al-azal? Al-azal bermaksud adalah perbuatan untuk mencegah tertumpahnya air mani ke dalam kemaluan dan rahim isteri. Maka itu dipanggil al-azal. Maka kata Imam Nawawi berkenaan tentang definisinya pada baris yang pertama pada tajuk yang baru. Kata Imam Nawawi, huwa an yujami'a. Al-azal bermaksud seorang suami menyetubuhi isterinya. Fa idza qaraba al-inzal, apabila suami tersebut telah hampir saat untuk keluar air mani dia, naza'a, dia menarik keluar kemaluan dia, zakar dia, wa anzala kharijal faraj, dan dia mengeluarkan air mani tersebut di luar daripada kemaluan isteri. Kenapa dia buat begitu? Kerana tak nak anak mungkin, ataupun tak nak isteri dia mengandung mungkin. Wahuwa makruh, secara umumnya kata Imam Nawawi, hukum azal adalah makruh di sisi para ulama mazhab Syafi'i, fi kulli hal, pada setiap keadaan, wa kulli imra'ah, dan bersama dengan apa jua situasi isteri. Maka ia ni adalah makruh. Sawa'un, sama ada isteri tersebut redha untuk diperlakukan begitu ataupun tak redha, maka ianya adalah makruh. Okey, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala sebentar, pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka apa pendapat makruh ini
adalah menggabungkan kesemua hadis-hadis berkenaan tentang azal. Kenapa? Kerana ada sebahagian hadis yang datang dengan amaran, larangan yang keras. Maka itu sebenarnya merujuk kepada makruh tanzihi. Wa ma warada fil izni. Maka hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengizinkan mahmulun ala annahu laysa biharam, merujuk bahawa perbuatan itu tidaklah haram. Maka hukumnya secara umum melakukan azal, hukumnya adalah makruh. Terus riwayat seterusnya 3543. Terus maka dua orang teman ini Muhairis dan juga Abu Sirmah telah masuk menemui sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fasa'alahu Abu Surmah. Maka Abu Surmah telah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri seraya berkata, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul azal?" Adakah kamu ada pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang al-azal, iaitu mengeluarkan kemaluan daripada tertumpahnya air mani ke dalam faras dan juga kemaluan isteri. Maka beliau berkata, "Na'am, ya, aku ada mendengar. Ghazawna ma'a Rasulillah, kami pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwat Bal Mustalik." Bal Mustalik memang dia bukan salah cetak. Memang dalam riwayat begitu, Bal Mustalik. Maka ianya adalah peperangan Banu Mustalik, dikenali juga dengan peperangan Al-Muraisi. Dan dalam peperangan inilah Nabi akhirnya berkahwin dengan puteri ketua kabilah tersebut, iaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu taala anha. Maka berkata Jabir, "Fasababna, maka kami telah menjadikan tawanan karaimal Arab, orang-orang Arab yang terbaik rupa paras mereka. Fatalat alaina al-uzbah, maka telah berlalu tempoh yang lama ke atas kami. Al-uzbah iaitu faqdu zaujah, ketiadaan isteri." Maka banyak para sahabat yang pada waktu itu memerlukan pada waktu itu seseorang untuk bersama daripada kalangan isteri. Namun kerana dalam perang yang lama mereka tidak ada isteri. Waraghibna fil fida, dan mereka ni mendapat hamba daripada peperangan. Maka kebiasaan dia Nabi SAW akan bahagi-bahagikan hamba. Lalu mereka sebenarnya boleh menyetubuhi hamba-hamba perempuan mereka. Sebagaimana Al-Quran sebut, "Illa ma malakat aimanukum." Maka hamba-hamba yang dimiliki oleh kamu, maka boleh untuk menyetubuhinya. Tapi para sahabat tak nak menyetubuhi hamba perempuan mereka, sebab kalaulah disetubuhi dan mengandung melahirkan anak, maka hamba perempuan tersebut akan menjadi ummu walad. Ummu walad adalah di mana hamba perempuan tersebut tidak lagi boleh dijual kepada orang lain, sebab dia telah melahirkan zuriat anak untuk kepada tuan dia. Maka dia tidak lagi boleh dijual. Sebab itu kata Jabir, "Waraghibna fil fida", namun kami amat menginginkan fil fida, untuk menjual. Fil fida maksudnya beroleh wang untuk menjual para hamba wanita ini. Maka mereka tak nak wanita-wanita ini hamil. Maka sebab itu apakah ringkasan daripada kata-kata ini? Maka pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2468 7, pada baris yang ke-7, maknahu ihtajna ilal wat'i, kami perlu untuk bersama dengan hamba perempuan kami, namun kami takut minal habal, daripada mereka akan mengandung. Fatasiru, maka menjadilah mereka ummu walad, yang menjadi penghalang kepada kami untuk menjual hamba-hamba perempuan tersebut. Jelas ke jelas? Maka berkata Jabir, fa'aradna an nastamti'a, maka kami ingin untuk menyetubuhi hamba perempuan kami, wa na'zila, namun kami ingin untuk melakukan azal. Maksudnya kami akan keluarkan kemaluan kami daripada air mani jatuh ke dalam rahim dan juga ke dalam kemaluan wanita tersebut. Maka fakulna naf'al, maka kami pun berkata kami akan lakukan azal. Namun Nabi SAW ada di antara kami dan kami tidak bertanya kepada baginda,
Fasa'alna Rasulullah, maka kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, la alaikum. La alaikum bermaksud la darara alaikum. Bermaksud tidak mengapa ke atas kamu. Sebab itu pada baris yang keempat daripada syarah An-Nawawi, apakah maksud la alaikum? Maknahu ma alaikum darar. Tidak mengapa, tidak ada masalah. La alaikum ay la ba'sa alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la alaikum, tidak ada masalah, tidak ada masalah, sabda Nabi. Namun Nabi tegaskan, alla taf'alu, maka untuk kamu tidak melakukan perbuatan azal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tak ada masalah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut untuk tidak melakukannya. Daripada ini menjadinya pandangan para ulama bahawa azal itu hukumnya adalah makruh. So Nabi kata tak mengapa, tapi dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkannya. Maka Nabi bersabda, ma kataballahu khalaqana samatin hiya kainah. Tidaklah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, telah tulis untuk mencipta makhluk jiwa dan nyawa yang Allah akan ciptakan sehingga hari kiamat, illa satakun, kecuali tetap juga Allah akan ciptakan. Maksudnya perbuatan kamu melakukan azal, jika Allah nak bayi tersebut lahir, maka bayi tersebut tetap boleh untuk lahir. 3544 baca sanad dia. Terus riwayat ini lebih kurang sama. 3545. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mengkhabarkan, beliau berkata, asabna, kami telah beroleh sabaya. Apa sabaya? Maksudnya tawanan-tawanan perang. Fakunna na'zil, maka kami pernah melakukan perbuatan azal. Maksudnya mengeluarkan zakar kemaluan ketika hendak keluarnya air mani supaya para wanita tersebut tidak mengandung. Lalu kami telah bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara tersebut. Maka baginda bersabda kepada kami, wa innakum la taf'alun, adakah sesungguhnya kamu benar-benar melakukannya? Nabi bertanya dalam keadaan ingin tahu. Wa innakum la taf'alun, dan sesungguhnya kamu benar-benar melakukannya sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengingatkan, ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah, tidaklah mana-mana jiwa ciptaan yang Allah akan cipta sehingga hari kiamat, illa hiya kainah, kecuali ia Allah pasti ciptakan. Tidak ada yang boleh menghalang. 3546 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, la alaikum, tidak mengapa ke atas kamu. Alla taf'alu, untuk tidak melakukannya. Fa innama huwal qadar, kerana sesungguhnya huwa itu bermaksud wiladah ataupun hamal. Kerana sesungguhnya hamal, mengandung dan juga melahirkan anak itu, al-qadar adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu usahalah macam mana sekalipun, kalaulah Allah ingin untuk berlaku, tetap wanita tersebut akan mengandung. 3547 kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far tawil wa bi ilai qala wa hadatsani Yahya bin Habib qala hadatsana Khalid yani ibn al-Harith tahwil wa bi ilai qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Abdul Rahman wa Bazur qalu jami'a hadatsana Syu'bah an Anas bin Sirin bi hadzal isnad mislah ghaira anna fi hadits man Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil azal, Nabi pernah bersabda berkenaan tentang perbuatan azal, la alaikum, tidak mengapa ke atas kamu, alla taf'alu, untuk tidak melakukannya, zalikum, perbuatan azal yang kamu lakukan itu, fa innama huwal qadar, maka sesungguhnya kelahiran mengandung itu adalah ketetapan takdir. Wa fi riwayat Bazin qala Syu'bah qultu lahu sami'tahu min Abi Sa'idin qala na'am. 3548 baca sanad dia.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala telah berkata, su'ilan Nabi SAW, Nabi SAW telah ditanya berkenaan tentang al-azal, perbuatan apa mengeluarkan zakar daripada kemaluan isteri ketika mana nak inzal, ketika mana air mani nak keluar supaya nak mengelakkan daripada isteri mengandung. Maka baginda bersabda, la alaikum, la darara alaikum, tidak mengapa ke atas kamu, alla taf'alu, untuk kamu tidak melakukannya, zakum, perbuatan kamu itu, fa innama huwal qadar, maka sesungguhnya mengandung al-hamal itu adalah termasuk daripada ketentuan takdir. Qala Muhammad, maka berkata Muhammad, maka sabdaan baginda la alaikum aqrabu ila nahyi adalah perumpamaan ini biasa digunakan oleh orang Arab untuk melarang sebenarnya. La alaikum adalah untuk melarang. Terus 3549 baca sanad dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Dzukral azal, pernah disebutkan tentang azal di sisi Nabi. Maka Nabi SAW pun bersabda, wa ma dzakum, apa yang kamu lakukan? Kenapa nak buat begitu? Apa yang kamu lakukan? Maka para sahabat pun menjawab, ar-rajulu takunu lahul mar'ah turdi, kerana seorang lelaki kadang-kala mempunyai isteri yang masih lagi sedang menyusukan anak, fayusibu minha, dan dia ingin untuk menyetubuhi isterinya, wa yakrahu an tahmila minhu, namun dia tidak mahu untuk isteri dia mengandung lagi daripada persetubuhan tersebut. Warajulu takunu lahul amah, ataupun situasi azal ini adalah apabila seorang lelaki mempunyai hamba perempuan, fayusibu minha, dan dia ingin untuk menyetubuhi hamba perempuannya, wa yakrahu an tahmila minhu, namun dia tidak mahu hamba perempuan dia untuk mengandung. Maka Nabi SAW pun bersabda, fala alaikum alla taf'alu, maka tidaklah ada mudarat ke atas kamu untuk tidak melakukannya, zakum, perbuatan kamu tersebut, fa innama huwal qadar, kerana sesungguhnya kelahiran anak mengandung itu adalah termasuk daripada ketetapan takdir. Qala Ibn Aunin fahaddathu bil Hasan, maka Al-Hasan Basri berkata, wallahi demi Allah, laka anna hadha, seolah-olah perkataan la alaikum alla taf'alu ini adalah sebenarnya satu zajar, satu teguran keras daripada Nabi SAW. 3550 dan 51. Kedua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama riwayatnya dengan sebelum-sebelum ini. Wa bi ilai qala hadatsani Hajjaj bin Sya'ir qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid an ibn Aun qala hadatstu Muhammad an Ibrahim bi hadits Abdurrahman bin Bishr yani hadits al-azal faqala iyaya haddatsahu Abdurrahman bin Bishr. 3551 juga tidak diterjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Ala qala hadatsana Hisham an Muhammad bin Sirin qala qulna li Abi Sa'id radhiyallahu anhu hal sami'tu Rasulullah SAW yadhkuru fil azali syai'a qala na'am wa saqal hadits bi ma'na hadits Ibn Aun ila qawlihi al-qadar. 3552 baca sanad dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Dzukiral azal, disebutkan perbuatan azal di sisi Nabi SAW. Apakah azal? Perbuatan untuk mencegah air mani daripada masuk ke dalam kemaluan isteri, rahim isteri. Maka Nabi SAW pun bersabda, sabda Nabi SAW pun bersabda, walima yaf'alu dhalika ahadukum, lalu kenapa salah seorang daripada kamu melakukan perbuatan itu? Walam yakul, dan Nabi tidak bersabda, fala yaf'al dhalika ahadukum, maka janganlah melakukan salah seorang daripada kamu. Fa innahu laisat, maka baginda bersabda, kerana sesungguhnya tidaklah mana-mana jiwa makhlukatun yang bakal Allah ciptakan kecuali Allah pasti akan menciptakannya. 3553 baca sanad. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah mendengar bahawa Nabi SAW pernah ditanya anil azal, berkenaan tentang perbuatan mencegah air mani lelaki daripada masuk pada kemaluan isteri. Maka baginda pun bersabda, ma min kullil ma' yakunul walad, tidaklah lahirnya anak tersebut min kullil ma',
daripada setiap titisan air mani. Kamu cubalah pada waktu tu nak buat azal ke apa, maka Nabi ingatkan untuk melahirkan anak hanya perlu satu titis air mani sahaja. Anak tidaklah lahir daripada setiap titisan air mani. Dan wa idza aradallahu khalaqa syai'in, apabila Allah berkehendak untuk mencipta sesuatu, lam yamna'hu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangnya. 3554 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Ahmad bin al-Munzir al-Basri qala hadatsana Zaid bin Hubab qala hadatsana Muawiyah qala akhbarani Ali bin Abi Talha al-Hashimi an Abi al-Waddaq an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli. 3555 baca sanad dia. Sesuai daripada Jabir radhiyallahu taala, sesungguhnya ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Innali jariyah, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba, hiya khadimuna wa saniyatuna, dialah orang yang melayan kami dan juga orang yang menguruskan minuman kami." Saniyah selalunya digunakan untuk berkaitan dengan air. Seorang yang menguruskan makan minum kami dan juga khadimuna, orang yang membantu kami. Wa ana atufu alaiha, dan aku kerap menyetubuhinya. Wa ana akrah, namun aku tidak suka untuk dia mengandung. Maka Nabi SAW bertanya, i'zal anha in syi'ta, lakukanlah azal ketika bersama dengannya jika kamu mahu. Namun Nabi ingatkan, fa innahu sayatiha ma qaddara laha, namun tetap akan berlaku kepada hamba tersebut ma qaddara laha, apa yang telah ditetapkan. Falabithar rajul, maka lelaki tersebut telah berada beberapa ketika lalu kembali kepada Nabi SAW seraya berkata, innal jariyatallati inna jariyah qad habilat, sesungguhnya hamba perempuanku telah mengandung wahai Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, qad akhbartuka, aku telah mengkhabarkan kepada kamu, annaha sayatiha, bahawa tetap akan berlaku kepada hamba perempuan tersebut ma qaddara laha, apa jua yang telah ditetapkan untuknya. 3556 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sa'ala rajulun, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, inna indi jariyatan li, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba perempuan, wa ana azilu anha, dan aku melakukan azal sewaktu bersetubuh dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna dzalika lam yamna' syai'a, sesungguhnya perbuatan azal kamu tersebut tidak dapat menghalang sesuatu pun, aradahullah, yang Allah ingin untuk berlaku. Kemudian berkata perawi, faja'ar rajul, tidak lama selepas itu lelaki tersebut datang kembali lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innal jariyatallati kuntu dzakartuha lak, sesungguhnya hamba perempuan yang aku pernah sebutkan kisahnya kepada kamu, hamalat, telah mengandung. Maka Nabi SAW pun bersabda, ana Abdullahi wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan juga utusan Allah, apa yang aku sebutkan adalah benar. Riwayat 3557 kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsani Hajjaj bin Sya'iri qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Sa'id bin Hassan qasu ahli Makkah qala akhbarani Urwah bin Iyad bin Adi bin al-Khiyar an-Nawfali an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna hadis Sufyan sama dengan riwayat Sufyan sebelum daripada ini. Terus maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala beliau berkata, beliau nak menerangkan, maka kami pernah melakukan azal sewaktu Nabi masih Al-Quran turun kepada baginda. Lalu Al-Quran tak ada larang apa-apa. Maka nak menunjukkan dalil bahawa azal itu tidaklah haram. Sebab itu para ulama mazhab Syafi'i pun tidaklah sebut haram dan tidaklah sebut harus. Tetapi kerana ada hadis yang seolah-olah Nabi tidak suka, la alaikum, yang mana yang kita pernah baca sebelum ini, la alaikum alla taf'alu, menunjukkan Nabi tidak berapa suka, maka sebab itu hukumnya adalah makruh, tapi ianya tidaklah haram. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala telah berkata, kunna na'zil, kami pernah melakukan azal, wal Qur'anu yanzil, sedangkan Al-Quran masih turun kepada baginda.
Zada Ishaqu qala Sufyan, "Law kana syai'an yunha." Kalaulah ada sesuatu yang menjadikan apa azal tersebut dilarang, lanahana anhul Quran, pasti yang akan melarang kami daripada melakukannya adalah Al-Quran. Terus 3559. Maka daripada Jabir radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, laqad kunna, demi sesungguhnya kami pernah melakukan azal ala ahdi Rasulillah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara kami. 3560 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, kunna na'zil, kami pernah melakukan azal ala ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika nabiyallah, perkara tersebut telah sampai kepada Nabi, falam yamhana anhu, dan Nabi tidak pernah melarang kami daripada melakukannya. Kita mula masuk pada hadis-hadis yang baru. Hadis-hadis yang baru adalah berkenaan tentang tahrim, haramnya melakukan persetubuhan dengan wanita tawanan perang yang sedang hamil. Wanita itu walaupun dia tawanan perang dan hamba, namun kerana dia hamil, maka haram untuk menyetubuhinya. Sebab pada waktu itu dia sedang membawa benih orang lain, membawa benih lelaki lain. Terus maka daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW, annahu ata bi imra'atin mujihin, bahawa Nabi SAW melewati seorang wanita mujihin yang hampir-hampir bersalin, dan wanita ini berada ala babi fustat, di hadapan pintu kemah. Dia tidak mahu masuk ke dalam kemah. Maka baginda pun bertanya, la'allahu yuridu ayyulimma biha, adakah tuannya ingin untuk yulimma, bermaksud yata'aha wa yujami'aha, adakah tuannya ingin untuk bersetubuh dengan wanita ini, yang mana dia sebenarnya adalah tawanan perang yang baru diterima oleh tuan dia. Maka para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, laqad hamamtu, demi sesungguhnya aku ingin an al'anahu, untuk melaknat tuan dia, laknan, satu laknat, yadkhulu ma'ahu qabrah, yang akan bersama dengannya masuk ke dalam kubur. Kaifa yuwarrithu wa huwa la yahillu lahu, bagaimanakah dia ingin untuk mewarisinya, iaitu kalaulah dapat anak dalam keadaan anak itu bukanlah halal untuknya, maksudnya ketika dia bersetubuh dalam keadaan wanita itu tidak halal untuknya. Kaifa yastakhdimuh, bagaimana dia ingin untuk mendapat khidmat daripada wanita dan juga anak tersebut, jika anak tersebut lahir dalam keadaan ketika dia bersetubuh tidak halal baginya. Maka Nabi tak benarkan untuk wanita yang tawanan perang yang sedang hamil untuk dipersetubuhi sehinggalah dia melahirkan. 3562 baca sanad dia, yang ni riwayat lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsana wa Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Yazid bin Harun qala wa hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Daud jami'an an Syu'bah fi hadzal isnad. Riwayat yang seterusnya 3563 nak menerangkan tentang harus untuk melakukan al-ghilah. Apakah itu al-ghilah? Al-ghilah bermaksud pada baris yang ketiga, pada baris yang kedua daripada bawah. Ghilah bermaksud an yujami'a imra'atahu wa hiya murdi, menggauli, menyetubuhi bersama dengan isteri ketika isteri sedang masih lagi dalam keadaan menyusukan anak. Maksudnya isteri dalam tempoh masih menyusukan anak, bersetubuh ketika itu, maka itu dipanggil ghilah. Maka adakah boleh menyetubuhi isteri ketika mana isteri masih menyusukan anak dalam tempoh 2 tahun, 2 tahun lebih? Maka jawapan dia adalah harus. Maka apakah al-ghilah? Wahiya wat'ul murdi, bersetubuh dengan wanita yang masih menyusukan anaknya dalam tempoh tersebut. Wa karahatil azal, dan makruh untuk melakukan azal. Azal kita dah sebut dah, perbuatan untuk mencegah air mani daripada jatuh ke dalam rahim wanita supaya dia tidak mengandung. 3563 baca.
Maka Nabi SAW bersabda, laqad hamamtu, demi sesungguhnya aku ingin, anha, untuk melarang, anil ghilah, daripada seorang lelaki menyetubuhi isterinya dalam tempoh penyusuan baby. Hatta zakartu, sehingga aku ingat, anna Roma wa Faris, sesungguhnya orang-orang Rom dan Farsi, yasna'una dhalika, mereka melakukan perkara tersebut, fala yadurru awladahum, dan perbuatan tersebut tidak memudaratkan anak mereka. Wa amma khalafun faqala an Juzamah al-Asadiyah qala Muslim was-sahihu ma qalahu Yahya bid-dal ghairi manqutah. Terus 3564. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa Nabi SAW tidak menyukai azal. Terus maka Judamah dengan dal, daripada Judamah binti Wahab yang merupakan adik-beradik dengan Ukasyah Ukasyah bin Mihsan. Beliau berkata, hadartu Rasulullah, aku telah ada bersama dengan Nabi SAW fi unasin, bersama sekelompok para sahabat. Wa huwa yaqul, sedangkan baginda bersabda, laqad hamamtu an anha, demi sesungguhnya aku ingin untuk melarang, anil ghilah, daripada bersetubuh, berjima sewaktu dalam tempoh isteri menyusukan anak. Fanazartu, namun aku melihat orang Farsi dan orang Rom, fa idzahum yughiluna auladahum, mereka ada melakukan perkara tersebut ketika anak mereka masih menyusu. Fala yadurru auladahum, perbuatan tersebut tidak memudaratkan anak-anak mereka sedikit pun. Kemudian para sahabat telah bertanya kepada Nabi tentang azal, perbuatan azal. Maka Nabi SAW pun bersabda, zalikal wa'dul khafi, perbuatan azal adalah perbuatan menanam anak hidup-hidup secara sembunyi. Ia menggambarkan yang Nabi SAW tidak suka perbuatan azal. Sebab itu dikatakan ianya adalah makruh, sebab ada riwayat yang mengatakan Nabi tak melarang, dan ada riwayat yang Nabi menggunakan perkataan yang Nabi SAW tidak menyukainya. Terus Terus 3565, yang ini lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Yahya bin Ishaq qala hadatsana Yahya bin Ayyub an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal al-Qurashi an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha an Judamah binti Wahb al-Asadiyah annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara bi misli hadits Sa'id bin Abi Ayyub fil azal wal ghilah ghaira annahu qala al-ghiyal. Maka perkataan al-ghiyal dan al-ghilah adalah lebih kurang sama, menyetubuhi isteri dalam tempoh isteri masih menyusukan anak dan baby. Riwayat yang terakhir untuk sesi pagi ini 3566, baca. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, inni azilu an imraati, aku melakukan azal ketika bersetubuh dengan isteriku. Maka baginda bertanya balik kepadanya, lima taf'alu dzalik, kenapa kamu melakukan begitu? Maka lelaki tersebut berkata, ushfiq, aku khawatir, ala waladiha, ke atas anak yang dia sedang menyusukannya, au ala auladiha. Maka Nabi SAW bersabda, lau kana dhalika darran, kalaulah itu memudaratkan, darra Faris wa Rum, maka pasti akan mendatangkan mudarat kepada golongan Farsi dan Rom. Wa qala Zuhairun fi riwayati, inna kana lidhalika fala ma darra dhalika Faris wala Rum. Kita nak mula masuk pada hadis-hadis berkenaan tentang penyusuan. Dan ini kita akan sambung nanti pada jam 12.30 insya-Allah. Pada jam 12.30. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.